Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 26 Disember. Kerajaan negeri berharap Kerajaan Persekutuan dapat memahami rasional formula semakan pemberian khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan bagi memastikan pemberian khas kepada Sarawak dapat diagihkan adalah lebih adil kepada kedua-dua kerajaan. Meskipun Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak mengumumkan formula tersebut kerana masih dalam perbincangan, namun beliau menegaskan formula yang dibentangkan Kerajaan Sarawak adalah lebih adil. Beri balik kepada negeri Sarawak. Di antaranya ialah 112D di mana kita mempunyai formula dan saya difahamkan oleh Datuk Seri Fadilah sedang dibincangkan. Walaupun nampaknya mereka ada mempunyai formula mereka sendiri, tetapi kita berpegang teguh dengan formula kita kerana ia lebih adil kepada Sarawak dan juga kepada Kerajaan Persekutuan. Jelas beliau, ia telah dimajukan kepada jawatan kuasa khas Perjanjian Malaysia MA63 apa yang dikehendaki oleh Sarawak, dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof telah diarahkan untuk mengemaskini perkara berkaitan dalam tempoh 1 bulan. Umpamanya, kita punya stamp duty adalah dipungut oleh kerajaan pusat walaupun ia hasilnya daripada transaksi yang berasaskan kepada tanah kita, dan tanah adalah aset negeri Sarawak. Just example lah. Okay. Beliau menegaskan pemberian khas kepada Sarawak hendaklah berdasarkan formula yang munasabah dan pragmatik dengan mengambil kira kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan seperti yang termaktub dalam Perkara 112D Persekutuan Perlembagaan. Premier memberitahu demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan di kediaman Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas bersempena perayaan Hari Krismas di Kuching. Sementara itu, Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berpuas hati dengan pengurusan bencana banjir di Sarawak daripada agensi berkaitan termasuk dari segi bantuan dan tindakan. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memberitahu ia selaras dengan matlamat utama jawatan kuasa tersebut, iaitu memastikan penduduk yang terjejas adalah selamat dan tidak membebankan mereka. Datuk Ahmad Douglas Ugah dalam pada itu menasihati masyarakat untuk sentiasa berjaga-jaga, terutama mereka yang tinggal di kawasan yang rendah dan kerap berlaku banjir. Katanya mereka perlu menghubungi pihak berkaitan dengan segera agar bantuan dapat disalurkan. Jelasnya sebanyak 60 pasukan bertindak kecemasan komuniti terutama di kawasan pedalaman telah dikerahkan untuk bertindak awal bagi membantu menstabilkan keadaan apabila berlakunya bencana atau kecemasan sebelum ketibaan agensi keselamatan dan bantuan kecemasan profesional. Bantuan kepada penduduk banjir di seluruh negara berjalan lancar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia dicapai dengan pelan persediaan awal yang dirangka sejak Oktober lepas. Memang kita bersedia. Sebenarnya ada tempat kita sudah hantar daripada bulan Oktober lagi. So kita menjangka. Semuanya ini dijangka akan berlaku. Jadi bukan saja Sarawak, seluruh negara. Sebab kita takut bila berlaku banjir, kita tidak dapat menghantar dalam masa yang masa yang singkat. Jadi semuanya telah disiap sediakan. Datuk Seri Nancy memberitahu selain bantuan RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah, kementeriannya juga menyediakan khidmat kaunseling yang amat diperlukan penduduk terjejas. Perkhidmatan itu jelasnya memainkan peranan yang penting dalam memberi sokongan emosi kepada penduduk yang trauma akibat kemusnahan harta benda. Datuk Seri Nancy ditemui media selepas mengadakan lawatan di Pusat Pemindahan Sementara, PPS di Dewan Suara Semarahan dan PPS Kampung Baru dekat Semarahan. Sementara itu, bencana banjir yang berlaku baru-baru ini menyaksikan segelintir penduduk terjejas bertindak pantas dengan berpindah tanpa bantuan pihak berkuasa. Ketua Kampung Sungai Maung, Masni Mori berkata, dengan pengalaman berpuluh tahun berdepan dengan bencana itu, penduduk kampung mengambil inisiatif berpindah ke masjid berhampiran sebelum kediaman ditenggelami air.
menunggu dia orang datang memang lambat, kena bukan kita saja yang terjejas, semua kawasan yang terjejas. Jadi kami buat tindakan dahulu sebelum bantuan dari mana-mana tu, bomba dari polis, dari JKM. Meskipun tidak memberi kesan kepada majoriti penduduknya, namun keprihatinan jiran tetangga berjaya membawa keluar 3 sekeluarga yang tinggal di kawasan rendah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Masjid Istiqlal baru-baru ini. Penempatan sementara itu berikutan kediaman mereka dipenuhi lumpur banjir yang memerlukan masa untuk dibersihkan. Sarawak baru-baru ini memeterai satu lagi kerjasama perniagaan dengan sebuah syarikat perabot dari Jepun. Ia melibatkan kontrak jangka pendek dan panjang dalam membekalkan kayu palit ke pasaran negara itu. Memorandum Persefahaman MOU tersebut merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam menyokong aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dalam membangunkan ekonomi melalui pembangunan tenaga hijau. MOU ditandatangani oleh Pengerusi Green Pellet Sarawak, Datuk Hisham Bojit, manakala Kinemitsu Corporation pula diwakili oleh Pengurus Besar bagi Bahagian Tenaga Koji Nozaki. Majlis MOU yang berlangsung di Tokyo, Jepun itu disaksikan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Dalam pada itu, Kinemitsu Corporation bercadang untuk mendapatkan kayu pelet dari Sarawak untuk jangka masa yang panjang bagi bekalan pasaran negara Jepun. Tempoh kontrak jangka panjang dijangka dari 10 hingga ke 15 tahun dan ia akan memberikan manfaat kepada industri perkayuan di Sarawak. Masyarakat Islam di Sibu pada Sabtu lalu dikejutkan dengan kejadian belasan kubur di tanah perkuburan Al-Qadim Sibu dipecahkan batu nisannya oleh individu tidak dikenali. Menurut salah seorang penduduk, Japar Mahsin, beliau menerima berita tentang kejadian itu kira-kira pukul 1.30 tengah hari sebelum bergegas ke tanah perkuburan tersebut. Kubur ibu beliau merupakan salah satu kubur yang dirosakkan dalam kejadian itu dengan batu nisannya dipecahkan. Adalah geram sebenarnya. Kerjanya saya dah hasil lah tu. Apa nak dinaikkan? Nak nak disakitnya hati nak barang macam tu. Heran kita. Seorang lagi penduduk, Kipli Kadi, memberitahu ini kali kedua kejadian ini berlaku. Dalam kejadian kali pertama, pelaku hanya mencabut batu-batu nisan, namun kali ini bertambah buruk kerana batu-batu nisan dipecahkan dan diselerakkan di sekitar tanah perkuburan itu. Mendapat dikekang orang yang molah tu, kita tahu peranginya. Kita tahu orang tu memang orang yang sama. Jadi kami harap mendapat orang macam tu disimpan tempat lain lah. Jangan ada lagi di kawasan macam tu. Saya kecewa sebab memandangkan kubur ni kan orang meninggal ni. Yang dah meninggal ni, Allah ni tadi semua dah sini dikacau lah. Tak ada timbul apa masalah orang tu nak kubur ni kan. Difahamkan satu laporan polis telah dibuat. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati penduduk mulai memenuhi kawasan tanah perkuburan itu bagi memeriksa sama ada kubur ahli-ahli keluarga mereka dirosakkan atau tidak. Dalam kejadian pertama 15 Ogos lalu, polis telah menahan seorang lelaki gelandangan yang dipercayai dalang kepada kejadian batu-batu nisan dicabut di tanah perkuburan Al-Qadim Sibu. Sambutan Krismas tahun ini meriah selepas 2 tahun lebih tidak dapat meraihkannya disebabkan pandemik COVID-19. Pengerusi misi BEM Daerah Miri, Pastor Lotus Sakai, berkata sejak memasuki fasa endemik ini, program besar kini dapat dianjurkan seperti perarakan Krismas Bandaraya Miri pada 3 Disember lepas.
Pastor Lotte Sakai berkata suasana sambutan Christmas telah dimulakan dengan perarakan tersebut memberi kelegaan dan kebebasan untuk mengadakan sambutan berskala besar tanpa menghadkan penjarakan fizikal. Beliau berkata demikian pada malam ambang Christmas di Gereja Airport Road di Miri. Dalam pada itu, beliau menyeru seluruh penganut Kristian termasuk di Miri untuk terus mendoakan kesejahteraan, kemakmuran, keharmonian, keamanan, keselamatan serta kestabilan negara. Sementara itu, tinjauan di sekitar Bandaraya Miri mendapati kemeriahan sambutan dirasai dengan nyalaan lampu dan hiasan pokok Christmas. Selamat Hari Natal kepada semua penganut dan pengawal agama Kristian di Negeri Sarawak. To wish you a very merry, happy Christmas. So this year, Christmas brings unity. Christmas brings hope. And in the spirit of giving, we give one another ourselves, our time and our prayers. Selamat menyambut Hari Christmas. Selamat Hari Christmas. Menghargai seluruh rakyat Malaysia. 祝圣诞节快乐，新年快乐。 Selamat menyambut Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Merry Christmas and Happy New Year. To friends and families, wherever they are, Merry Christmas and may you have a joyful and prosperous Christmas this year and enjoy your time with your family. Merry Christmas to all the Sarawak people to remain healthy and connected to their family, sibling and everyone. We wish all the people all over the world, especially here in Malaysia, all the best and Merry Christmas. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 26 Disember. Selamat Hari Christmas. Berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan cuaca semasa. Salam perpaduan. Assalamualaikum.